إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال رضي الله تعالى عنه بالأدعية. اللهم صل على سيدنا محمد. قال بالأدعية وحضور المجالس المحظورة ومجالسة أهل الخير فبمثل ذلك يكون التعرض. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى بالأدعية وحضور المجالس المحظورة وبمجالسة أهل الخير. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dengan doa-doa itu, dengan doa-doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyertai kehadiran semua majlis yang dihadiri, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan bermujalasah dengan
ahlil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fabimithli dhalika yakunu ta'arrud. Begitu juga, seumpama itulah juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yakunu ta'arrud, kalau berlaku ta'arrud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana kita menghadiri majlis-majlis yang kita hadiri dan kita duduk bersama dengan golongan Ahlul Khair, sebenarnya kita sudah pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berada dalam situasi kita berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Barangkali kita memahami doa tu bila mana kita angkat tangan, kita ngadap kiblat, itulah doa. Kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana kita menghadiri majlis-majlis dan juga kita duduk di majlis ataupun kita bermujalasah di majlis Ahlul Khair, maka itu juga ialah merupakan doa. Maka sebab itu selagi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada majlis-majlis yang baik-baik, selagi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duduk dengan orang yang baik-baik, selama itu kita akan selamat. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghadiri majlis yang baik-baik, majlis-majlis itulah majlis-majlis Allah. Majlis-majlis itu ialah majlis-majlis Rasulullah. Tidak ada majlis yang paling baik melainkan majlis yang disebutkan nama Allah dan disebutkan di dalamnya Rasulullah. Wa man ahdatsu minallahi qila. Siapa lagi perkataan yang paling baik daripada perkataan Allah. Jadi subhanallah, bila mana kita duduk di majlis-majlis yang baik, kita akan mendengar kalamullah, kita akan mendengar kalam Rasulullah. Kalau kita duduk di majlis yang baik-baik, kalau diceritakan disebut nama orang yang baik-baik pun kita akan mendapat rahmat. Bayangkan kita menyebut nama Allah, kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Nabi sebut, inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan nama orang-orang soleh, tatanazzalur rahmat, turunlah rahmat seperti hujan. Jadi bayangkan di majlis yang kita sebut akan nama Allah, kita sebut dalam satu majlis itu nama Rasulullah. Baik. Jadi selama mana kita duduk dalam majlis yang baik, maka sebenarnya doa-doa yang baik-baik mengiringi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa-doa yang baik-baik mengiringi kita. Dalam satu majlis pengajian, kuliah, tazkirah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu yang tak berengan dengan kita ialah kehadiran para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sudah jelas melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana hadir para malaikat, maka majlis kita majlis yang kita mendapat rahmat. Bila mana kita menyebut dalam majlis, sebagai contohnya kita mengucapkan selawat. Bila disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita pun kata sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam sekali, maka kita akan dibalas 10 kali sallallahu alaihi wasallam. Dibalas 10 kali selawat kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merahmati kita dengan 10 kali selawat. Kalau kita kata sekali selawat, kalau kita kata 100, Allah balas 1000, Allah balas 1000. Man shalla alayya marrah, man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang selawat kepada aku satu selawat, Allah selawatkan kepadanya 10 selawat. Apa makna selawat Allah? Selawat Allah maknanya ialah rahmat Allah. Baik. Jadi bila mana seorang tu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berselawat pada Rasulullah. Bila kita berselawat pada Rasulullah, berarti kita mendoakan Rasulullah. Allahumma, sebab tu selawat ni dia lafaznya Allahumma ataupun sallallahu. Jadi dia ialah lafaz yang bermaksud doa. Allahumma, wahai Tuhan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolonglah selawat kepada Nabi kami Muhammad. Bila mana kita minta Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berselawat pada Rasulullah, Allah balas pada kita 10 selawat. Makna daripada Allah berarti rahmat, kita diturunkan rahmat. Berarti nak menarik rahmat Allah dengan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah. Taib. Kalau daripada malaikat pula, bila mana kita berselawat, dia selawat pula, selawat juga. Jadi malaikat berselawat pada kita juga, Allah berselawat pada kita, malaikat pun berselawat pada kita. Kalau selawat daripada malaikat itu istighfar. Maknanya, wahai Tuhan, ampunkan dosa dia ni. Ampunkan dosa dia ni. Ampunkan dosa dia ni. Jadi, pun doa juga. Allahumma filahu, Allahumma filahu, Allahumma filahu, Allahumma fili fulan, Allahumma fili fulan. Jadi maknanya, itu doa-doa yang mengiringi majlis yang dihadiri. Bersama-sama dengan ahlul khair. Bersama-sama dengan orang yang disebut dengan ahlul khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahlul khair ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang dipandang dan diperakukan khair dia. Itu ahlul khair. Mana orang pandang dia baik dan orang perakukan kebaikan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tengok dia baik dan orang perakukan dia baik. Kita takut ni, yang kita takut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kadang-kadang hidup ni orang kata kita baik, waktu mati orang tak kata kita baik. Itu takut juga. Waktu hidup ni orang kata kita baik, tapi bila mana kita mati, kejahatan kita terbongkar. Na'udzubillah min zalim. Itu takut. Maka subhanallah, baik ni maknanya soleh. Baik maknanya soleh, orang soleh. Kita ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang baik, dia tak memadai kebaikan yang dia buat. Dia tak cukup dengan kebaikan yang dah dia lakukan. Orang baik. Ada orang macam ni, dia dah sedekah. Dia dah sedekah lah. Lepas tu orang minta pula, dia kata, nanti tadi bagilah, cukup lah. Berarti dia madai dengan satu kebaikan. Dia sebenarnya, bila mana kita dah bersedekah, orang main lagi tu, Tuhan minta lagi. Bukan dia tu minta, Allah minta. Tiba-tiba dia berkira-kira dengan Tuhan. Dia kata, tadi bagilah Tuhan, cukup lah. Tu dia panggil orang sombong.
Dia subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni tak boleh madai dengan kebaikan. Kita kata aku mayang dah, fardu, sunat, tak apa, mayang dah. Tak boleh. Dia kena tak, kita nak hidup kena tak mencukupi kebaikan. Biar hidup kita penuh dengan kebaikan. Orang minta tolong, Allahumma salli ala sayyidina, kita tolong orang. Lepas tu orang minta main-main pula minta tolong. Kita kata, minta maaf, tadi tolonglah orang lain. Boleh kata yang tu? Pelik yang tu kan? Dah tolong orang ni lah. Lepas tu orang main, orang minta tolong pula. Tadi tolonglah dia tu, cukup lah. Tu orang tak, tu maknanya tu bukan ahlul khair. Mana 1000 kali pertolongan yang orang minta, 1000 kali kita bagi. Sampai orang mengaku orang baik. Kita bukan nak orang kata kita baik. Orang yang nak orang kata kita, orang yang nak orang kata dia baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak orang kata. Takut duduk dalam situasi ini. Fi'alul amal li ajli nasi riya'un, tarkul amal li ajli nasi syirkun. Buat amal kerana orang namanya riak, tinggal amal kerana orang namanya syirik. Berkata Al-Imam Fadil Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Buat amal kerana orang namanya syirik. Hang buat amal, hang nak suruh orang tahan baik, namanya riak. Tak ada pahala apa. Kebaikan kita buat ni kena ikhlas. Kebaikan yang kita buat mesti kerana Allah, tak ada lain kerana. Walaupun hanya sebesar zarrah kita buat, tak ada sebarang kerana. Tak ada kepentingan buat baik. Siapa-siapa buat baik ada kepentingan diri, ada kepentingan orang, dia tak ikhlas. Akhirat esok dia balik, dia ingat dia ada pahala sikit pun tak ada. Na'udzubillah min dzalik. Dia duk berasa dia buat baik dah hak tu, hak ni. Dia ingat dia buat baik penuh. Tengok bila balik jumpa Allah, kosong baik dia. Tak ada pahala. Sebab dia buat kerana orang. Belajarlah buat baik bukan kerana orang. Bukan nak balasan orang. Bukan nak pujian orang. Bahkan terima kasih orang pun tak mahu terima. Itu kata orang soleh. Terima kasih orang tak mahu terima. Kita ni kalau bagaimana kita buat baik, lepas tu orang tak kata terima kasih, tak pi lagi. Tunggu orang tu kata terima kasih, baru pi. Awak tak pi lagi ni. Tak kata terima kasih lagi. Kalau orang tu pi tak kata terima kasih, kata istighfar sungguh, tak kata terima kasih. Apa punya orang. Kita buat baik kena nak menghargai orang kah? Kalau kita buat baik, kita tak ada penghargaan orang, tu dia panggil orang ikhlas. Sebab aku nak balasan satu, ya Allah balas aku. Orang lain balas aku tak terima, sekalipun terima kasih balas kat aku tak terima. Tapi kita ni jangan pula orang buat baik kat kita tak kata terima kasih. Orang tolong kita, lepas tu sikit pun tak keluar terima kasih. Orang tu kata tak kata terima kasih ya. Ikhlas ke tak? Jangan macam tu pula. Kita ni kalau orang baik, kita kena kata terima kasih. Sebab orang yang tak berterima kasih dekat orang, berarti dia tak berterima kasih pada Allah. Sebab itu Nabi sebut, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tak berterima kasih kepada orang, berarti dia tak berterima kasih pada Allah. Mas, nak berubah malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni kalau kat orang kita tak terima kasih, dekat Tuhan pun kita tak terima kasih juga. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa kita kena menghargai orang tu? Sebab dia asbab sampai kebaikan pada kita. Kebaikan Allah tu dia perantaraan. Terima kasih. Kita pula bila orang terima kasih, kita kata apa? Kita kata sama-sama kasih. Sama-sama aja, bukan sama-sama kasih. Sama-sama. Maknanya mungkin bahasa Melayu terima kasih ni, terimalah kasihku. Ni saya beruraian sendirilah. Terima kasih berarti terimalah kasihku. Soalan Muhammad. Lepas tu pula kita kata sama-sama. Sama-samalah. Kasihku pun terima juga.
Jadi tu dia panggil imbalan, timbal terima. Orang Arab lagi bagus. Orang Arab bahasa dia, kalau kata syukran, la syukra ala wajib. Tidak ada terima kasih atas suatu kewajipan. Nak kata apa? Tak tahu kata apa lah. Berarti dia tak mau terima kasih. Dia kata la syukra ala wajib, la syukra, tak ada terima kasih atas suatu kewajipan. Tu dia panggil muamalah orang Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu jugalah sama. Nikmat yang sedikit kita kena bersyukur, lebih-lebih lagi nikmat yang banyak. Lepas tu Nabi kata, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir." Siapa tak berterima kasih atas benda yang sikit, dia tak akan berterima kasih atas perkara yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka alul khair, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang tak jemu-jemu melakukan kebaikan, bahkan dia haloba dan tamak melakukan kebaikan. Dia panggil alul khair. Bila kita bercakap dengan dia, ilmu kita akan bertambah sebab dia khair. Kita nak tahu orang tu macam mana, kita tengok orang tu cakap apa banyak. Orang tu macam mana, tengok dia cakap apa. Maknanya kita kena duduk dengan dia, kita kena bagi dia cakap lah. Kadang-kadang ni ada setengah-setengah orang tu dia begitu hormat kat kita, tak cakap. Jadi saya bila jumpa orang macam tu, kita pun orang ni, masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang dia begitu hormat kat kita, dia diam tak cakap. Jadi kita kena mula bercakap. Abang nama apa tau? Saya Kasim. Oh, duduk mana bang? Saya duduk di Pendang. Pendang tak mana? Pendang tang tu hak pusing-pusing tu. Apa pusing-pusing? Padang pusing. Oh, di situ. Dekat pondok lah. Baru dia cakap. Jadi kalau kita tak buka cakap, dia tak cakap. Sebab kita ni kena cakap ikut orang. Kita kena cakap ikut orang. Sebab Nabi kata khatibun nas ala qadri uqulihim. Cakap dengan orang ikut akal orang. Kawan tu kita jumpa tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia tu baru nak mula mengaji. Kita pergi cakap bab maqamul jam'i. Maqam dekat dengan Tuhan. Maqam karam diri dalam Allah. Penin kawan tu. Tak faham apa. Jadi nak cakap tu, tengok dia punya gaya dia, ikut tiu dia, baru boleh besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebab tu saya cakap dengan orang, saya cakap dengan orang, saya tak pernah keluar model saya. Saya cakap ikut model dia. Jadi cakap. Makna kalau nak dapat, kalau pada pengalaman saya lah, saya sendirilah, masalah. Kalau nak dapat ilmu, kena duduk macam ni, baru dapat ilmu. Kalau duduk sembang tu tujuannya untuk kita mesra. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi suruh juga. Nabi kata al-mu'min alifun ma'luf wala khaira fi man la ya'lif wala yu'laf. Nabi kata orang beriman ni alif, dia mesra. Ma'luf, orang pun boleh bermesra dengan dia. Itu orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab saya ada juga dengar cerita, ada setengah ustaz-ustaz, mereka subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, main tempat orang berceramah, menyampaikan kuliah. Orang sambut di airport, mereka naik atas kereta sampai hotel sepatah tak cakap. Lepas tu kawan awak kereta ni, dia kata minggu depan ustaz ni main. Oh, minggu ni saya main pula. Ustaz main pula. Lepas tu saya tanya, macam mana ustaz tu? Allah ustaz, daripada airport sampai hotel sepatah tak cakap. Dalam tengah jam 40 minit tu tak cakap.
Tak cakap. Dalam hati saya kesian. Hati saya lah. Saya kesian dekat orang tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tak tahulah ustaz tu macam mana. Kalau dia diliputi dengan hal, tu dengan Tuhan lah. Dia ada hal dengan Allah. Dia duduk layan Tuhan. Dia layan Tuhan, hal lain tak ada layanan lah. Ada juga para ulama macam tu. Saya sekali di Yaman. Habib Omar. Bila pergi ke Yaman tu, hari tu dapat jemputan ke rumah Habib Omar. Saya ni duk merasa Habib Omar tak kenal saya. Maknanya saya macam ni lah. Dalam hati kata, siapa aku, Habib Omar nak kenal aku? Banyak lagi orang. Walaupun dia pernah ke Darul Hadis. Saya sebagai murid Darul Hadis ketika tu, dia mai. Bahkan makan nasi di rumah saya. Alhamdulillah. Jumpa di Yaman tu, pada saya dia lupa lah. Dia lupa lah saya. Jumpa sekali tu. Saya pun pergi Yaman tu. Saya buat pergi Yaman tu, masalah Sayyidina Muhammad. Dalam hati kata aku tak mau. Aku happy ni, masalah Sayyidina Muhammad. Nak pergi sengap-sengap. Tak maulah apa ni masalah Sayyidina Muhammad. Tak maulah orang pakai tahu kita pergi tu. Jadi pergi kali tu masalah Sayyidina Muhammad. Tengok para pelajar ni dah buat sambutan dah. Nak sambut. Nak terima saya dengan rombongan sampai. Soalan. Bahkan bukan sekat tu pula. Alim-alim fatwa Darul Mustafa. Pekat tunggu lah. Bukan alim-alim fatwa, dia panggil alim musalah tu. Dia panggil apa ni? Alim-alim fatwa Darul Mustafa. Soalan Sayyidina Muhammad. Waktu tu Syamil ada sana lagi. Mereka tunggu sampai tengah malam. Kami sampai lewat sikit. Sebab kami tu ditahan di boulder. Nak bawa masalah ala Sayyidina Muhammad. Nak bawa pelajar pergi tak salah ingat. Jadi subhanallah, bila nak bawa pelajar pergi tu, Allahu Akbar. Waktu tu berlaku perang di Yaman tu. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, kami tak boleh naik kapal terbang, turun di Sayun. Iaitu Sayun ni dalam Hadramaut juga. Airport yang paling dekat dengan Tarim. Akhirnya perjalanan daripada Oman, Allahumma salli ala sayyidina, nak sampai ke Tarim tu dalam 16 jam kot. 16 jam. Dalam 16 jam. 16 jam ni soalan Sayyidina Muhammad naik van. Bukan naik van, naik coaster. Allahu Akbar. Dah barang banyak belakang. Kena tahan pula di border. Disusahkan nak masuk daripada Oman nak masuk Oman tu. Waktu tu pergi dengan Maulana Husin. Maulana dah kata tak boleh masuk dah kita. Dia muka dah belai dah, tak sok lah. Tak boleh masuk dah kita ni. Payahnya. Askar yang jaga border tu, Allahu Akbar. Nampak macam tak ada sifat kemanusiaan lah. Dah lah mulut kembung tu, duk kembung-kembung di makan apa? Qad. Daun gat. Qad lah. Ni mesti kembung ni. Macam orang kita makan sirih kah? Di kembung tu ni, kembung dah. Makan binatang tu, daun tu. Lepas tu dengan izin Allah duk bekas selawat lah, doa lah, nambah tu. Tentu tak apa lagi. Dengan izin Allah dia bagi jalan. Dah lah dalam coaster tu panas. Aircon pun tak cover dah. Kami dah duk macam duk dalam oven. Lepas tu dia bagi jalan. Alhamdulillah. Jalan ni ya Allah musafir, Allahumma salli ala 16 jam. 16 jam ni, sepanjang perjalanan tu letih semua, tidur bergerak tu. Yang kesian tu hak duduk tengah-tengah. Kita ni ada tempat sandak juga. Tempat sandak. Hak tengah-tengah tu antaranya Fikri, anak Wana Husin, masalah.
Dia duduk tu kursi tengah tu yang tak ada sandak, kepala balik sana. Masya-Allah. Allahu akbar. Kepala balik sana. Lepas tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai tu lepas macam tak tidur malam sampai pergi dekat pukul 3 sampai. Budak-budak tak tidur malam dia tunggu kita. Jadi subhanallah lepas kata cuma tadi alim-alim fatwa Darul Mustafa mai, cuma ni lepas dah lewat baliklah. Tunggu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Saya kata aku ni duk harap janganlah veteran ni depa nak sambut dan veteran ni. Lepas tu sekali esok alim-alim fatwa Darul Mustafa mai. Sembang tak apa selesai. Depa ra'i apa semua. Lepas tu hari tu Sallallahu alaihi Muhammad tak apalah. Saya pun memang tak mau cadang jumpa Habib Omar pun. Saya ni pelik sikit tak mau jumpa orang besar-besar. Kita ni kalau nak jumpa lah kan. Saya ni kalau boleh nak lari tak mau jumpa. Jadi kita cukuplah saya urusan saya nak mai hantar belajar ke Mahad Idrus Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu tak apa. Lepas tu nak balik lah. Jadi nak jumpa Habib Omar ni gerun. Tu tak mau jumpa. Tiba-tiba mai satu jemputan. Habib Omar panggil makan nasi di rumah. Allahu akbar. Tu mai lah berdegup jantung ni deras Buk. Ya Allah, ni letih ni. Betul pi dengan Maulana Husin. Jadi bila pi tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kami tunggulah, masuk dulu. Lepas tu baru dia keluar. Tu nak makan nasi di rumah dia tu. Rumah dia ni subhanallah, ruang tamu ni saya ingat kecil lagi ni. Kalau rumah saya ni kecil lagi, ruang tamu dia besar sebesar-besarnya. Saya kata besar rumah tamu dia. Rupa-rupanya dia tetamu dia ramai. No, tu hak kami pergi tu tak ramai. Tu bila tetamu penuh daripada seluruh dunia ni, dia bukan jumpa di masjid, di rumah dia lah. Lepas tu juga tengok rumah dia ya Allah, besar sebesar-besarnya, bertingkat-tingkat. Kita kata Habib dah hati tak reti. Habib rumah besar tu. Lepas kata besar bukan apa, sebab siapa kahwin dengan anak dia kena duduk dengan dia. Faham tak? Tu budaya orang Yaman. Orang Tarim. Siapa menikah dengan anak dia kena duduk dengan dia. Lepas tu buat rumah connect rumah harap kan. Dia connect. Semua tu keluarga dia semua tu. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Beruntung orang jadi keluarga Habib Omar. Mestilah esok kalau nak pergi ke neraka, takkan nak pergi ke neraka kot. Semua ni heret masuk syurga semua. Anak cucu selamat semua. Dia awliya, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila demai-demai tu, kami berdiri. Allah baik. Jadi waktu tu masalah Sayyidina Muhammad, Habib Husin Maulana Husin suruh tarik tangan saya duduk dengan Habib Omar. Saya kata tak maulah. Maulana, waktu tu saya berkeli dengan Maulana. Dalam sejarah hidup tu berkeli. Tolak Maulana. Saya tak mau. Jadi Maulana, tu saya kurang adab sikit dengan Maulana. Saya takut. Jadi saya minta maaf lah Maulana lah duduk dengan Habib Omar. Saya duduk tang ni Maulana. Bayangkan kalau saya duduk sebelah Habib Omar macam mana agak-agak. Jadi saya Maulana Husin duduk dengan Habib Omar. Saya pun duduk. Alhamdulillah lega mujak lah, tak duduk tepi Habib Omar. Maulana pun sepatah tak cakap. Habib Omar sallallahu alaihi wasallam lepas tanya kaifa hal tu, sepatah tak cakap. Lepas tu masalah Sayyidina bersama dengan saya tu ada satu orang syekh tu saya jumpa di Morocco. Satu ulama pakai banyak hebat lah, penampilan tu nampak hebat lah. Celak mata, mudah. Habib Omar tak cakap. Duduk. Tak cakap. Tak tu dia dengan Tuhan. Jadi orang macam tu dia ada rasa dengan Tuhan. Hal dia panggil hal. Bila dia dengan Tuhan, hal lain dia tak tahu. Jadi subhanallah, bila Habib Omar tak cakap,
Ulama muda tu main ke Habib Umar. Main ke Habib Umar, dah Habib Umar tak cakap, kita ni retilah juga hal-hal orang-orang awliya ni. Tak tahulah apa yang mendorong ni. Dia main ke Habib Umar, dia habaq sesuatu. Habib Umar hanggut ya. Macam tak layan lah. Lepas tu bila dah Habib Umar tak cakap apa, dia pergi. Lepas tu orang angkat makan. Angkat makan ni, masalah Sayyidina Muhammad. Angkat makan ni, saya tak ingat. Kalau tak salah ingat, Maulana Husin makan dengan Habib Umar. Saya tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terlepas daripada makan Habib Umar. Allah, makan pun tak cakap. Ish kata-kata. Tu macam Ustaz Fadil Nur dulu. Ustaz Fadil naik kereta daripada Lok Start, pergi Kuala Lumpur, naik kereta dengan Ustaz Suhaimi Haji Ahmad. Kata Ustaz Suhaimi, mampus Ustaz Fadil. Patah tak cakap tu bahasa saya ingat kata Ustaz Suhaimi. Mampus Ustaz Fadil. Patah tak cakap. Tak tahu mulut dia apa. Dia cakap mulut tu. Lepas pada dia cakap, tidak. Lagi, kita tak cakap. Ni kita tak reti. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang-orang macam tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita tak di makam tu, kena cakap lah. Faham? Kalau kita tak duduk di makam tu, jangan buat-buat duduk di makam tu. Kena cakap. Saya takut ustaz tadi tu, dia tak duduk di makam tu, tapi dia nak jaga haibah dah. Kesianlah kat kawan ni. Hargailah orang ambil kita. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya tengok pula macam Syekh Hisham, Masalah ada Sayyidina Muhammad. Lepas tinggi, Masya Allah. Makam lepas tinggi. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, bila duduk dengan kita, tak ada, gerul tu tak ada. Sebab dia buang. Antara macam mana? Dia buat lawak. Bila dia cakap lawak-lawak tu, orang gelak. Orang gelak tu, itulah berhubung dia dengan orang. Macam Rasulullah juga. Rasulullah kalau orang tengok gerun, tak boleh kata apa. Satu orang tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak tanya satu soalan kepada Rasulullah. Tapi duk ambil masa dia ambil setahun untuk bertanya satu soalan pada Rasulullah. Gerun, nak pergi tak lepas. Habis satu hari, memperkuatkan diri, jumpa Rasulullah, nak tanya soalan tu. Bila duduk depan Rasulullah ni, dia ketak ni. Kalau ibaratnya kalau orang biri tu, kain tu gerak, ketak. Kita ketak macam apa ni? Allah, Rasulullah ketak, Rasulullah takut Rasulullah ni. Dia kata, Nabi kata, hang takut apa? Dekat seorang anak yang makan daging kering saja, kata Rasulullah. Nak takut apa? Nak gerun apa? Aku ni hanya anak yang makan daging kering je. Mana aku ni macam orang lain, macam biasa. Faham tak? Orang Arab, bila mana lepas sembelih korban, Rasulullah Sayyidina Muhammad, lepas nak bagi tahan daging, lepas sembelih, lepas buat kering. Buat kering daging tu. Dia panggil qadid lah daging tu, daging kering. Lepas tu, hari raya korban, lepas tu 3 hari dia panggil Yaumut Tashrik. Hari Tashrik ni, sinarkan matahari di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di daging. Macam kita orang Kedah lah. Ni semua menyorok lagi ni. Orang KL tahu menyorok. Menyorok tahu. Menyembunyi dia tahu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyorok tu sarapan pagi. Kalau orang kata Salim, jom kita pergi menyorok. Salim katanya, menyorok tahu mana? Boleh kereta. Menyorok tu lepas ajak sarapan lah tu. Ni duduk dah berapa hari bro? 2 bulan, sebulan. 2 bulan. Tak baru jumpa bahasa Kedah. Menyorok. Menyorok ni apa? Menyorok sarapan pagi. Ambil mana? Waktu ni, waktu syuruk. Syuruk mana syuruk? Terbit matahari. Makan sesaat matahari tengah keluar, dia panggil menyuruk. Tapi dia tak boleh menyuruk, tapi menyorok. Kuk mana tau. Dia slang dia tu. Dia kata, jom kita pergi menyuruk. Lagi teruk tu.
Dia kena kata menyorok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya asal pada syuruk. Syuruk, matahari tengah duk keluar. Dia panggil waktu syuruk. Jadi makan pada waktu matahari tengah keluar dia panggil menyorok. Masalah. Pergi Kuala Lumpur, orang Kedah jangan duk kata nak menyorok. Tak mana kita pagi ni. Orang kata pingal-pingal menyorok. Nak buat apa? Arak ni tasyrik, maknanya sinarkan daging tu dengan matahari. Bagi kering 3 hari. Lepas tak ada peti ais. Kita simpan dalam peti ais. Orang dulu keringkan. Ingat tak Kak Soleah dulu waktu mana dulu kita makan budak-budak dulu ni masalah sinamat apa tu derian hak kita buat apa hak kering tu lempuk. Saya ingat lagi tu tok saya masalah lempuk ni tak cucuk atap tu atap premier derian. Dapat derian pun payah susah zaman dulu lah. Derian banyak orang main kot. Dulu tak ada derian zaman dulu ni masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu nak simpan derian buat lempuk. Lepas tu bila nak makan tu bagi sikit je. Sebesar ni dah bagi makan. Amboi nak makan lagi. Tak boleh dah. Cukup. Jadi zaman dulu. Jadi cara dikeringkan masalah Sayyidina Muhammad maka tahan lama. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, "Hanak takut apa? Nak gurun apa? Aku ni seorang anak Arab yang makan daging kering je." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu siapa-siapa yang tengok sekali akan gurun. Hebat. Tu Rasulullah. Tapi kalau duduk hari-hari timbul rasa cinta dan sayang. Tu Rasulullah. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah orang-orang yang mewarisi warisan Rasulullah pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalau jadi esok ni anak-anak semua jadi asatizah, jadi tok guru, jadi ulama, masalah Sayyidina Muhammad, kita kena raih orang. Raih orang tu sifat Rasulullah. Saya kadang-kadang tu dia ni kalau kita pergi malih orang, kita pergi rumah orang, kita pergi malih orang, kira orang ni rukun pertemuan tu ambil gambar. Ustaz ambil gambar aku Ustaz? Boleh. Ustaz selfie Ustaz? Boleh. Syainuddin tak bagi selfie. Tak bagi. Pasal apa? Daripada kata Syainuddin, selfie tu tak ada adab. Sebab bila ambil gambar dia depan, gambar tu guru belakang. Faham tak? Jadi kalau kita ni nerti, tak usah selfie lah. Ambil gambar betul. Jangan selfie. Selfie ni tak cukup adab. Ambil gambar dia senyum dia, gambar tu guru belakang, gambar dia depan. Lepas tu, kalau sungguhlah kita nak murid, nak tanya, ambil gambar tok guru tu, ambil gambar tok guru. Lepas tu gambar tu tengok gambar kita kan, tengok gambar tok guru. Dia tanya, nampak Ustaz ambil gambar Ustaz? Boleh. Dia pun ambil gambar. Lepas tu dia tengok gambar elok tak elok, gambar muka dia kan muka tok guru. Cuba jawab Ustaz. Muka dia, tok guru dia tak tengok pun. Tok guru pejam mata pun tak apa. Yang penting mata dia jelek. Orang tengok muka tok guru dulu. Tu baru adab. Faham? Ni balik rumah, dia tengok dia shot gambar dengan tok guru. Tengok muka tok guru, mata tok guru pejam. Tu qalil adab. Tu kena belajar adab tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi saya tak, insya-Allah lah saya ni jadi nak belajar macam Rasulullah lah. Mana cuba tak mensia-siakan harapan orang. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu cuba nak tak mensia-siakan harapan orang. Tapi ada satu masa tu saya tengok satu orang tu, orang yang pangkat ambil gambar. Satu orang tu tengok macam tu. Dia tengok macam tu. Lepas tu saya panggil. Ambil gambar tak? Hanggut terus.
rupanya tak tahulah hati dia rasa macam mana, kan? Tapi kita tahu orang dia nak tapi dia malu ke, dia segan ke, saya panggil mai, nak panggil bini dia pula mai, bukan sekat dia seorang, bini dia anak mai pula ambil gambar. Salah Sayyidina Muhammad. Saya tengok Habib Omar ni, orang tu nak belajar reti hati orang. Ada satu masa tu ni kawan ni cerita betul. Dengar Habib Omar nak main ke Kelantan ke Terengganu, saya tak ingat. Kawan ni dia ni pi di hutan masalah Sayyidina Muhammad, dia buat tongkat. Dia kata nak bagi hadiah ke Habib Omar. Dia buat tongkat dengan syilit apa buah cantik bergelok ni. Naik motor daripada tempat dia tu berapa jam tak tahu nak main jumpa Habib Omar ni, bawa tongkat. Bila Habib Omar dia pegang, aku nak bagi bila, macam mana aku nak bagi tongkat ni. Lepas daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Habib Omar habis ceramah, dia pergi jumpa lah dengan hak duk kawan-kawan Habib Omar tu. Dia kata, saya nak bagi tongkat bagi mereka. Tu hak jaga tu kadang-kadang tu luar biasa sikit. Tak reti hormat orang, tak reti nilai orang. Dia nak bagi tongkat Habib Omar ni. Dia kata, support lah hati kawan tu kot. Tongkat? Takkan tongkat bagi Habib Omar ni tongkat? Bikam macam tu lah kot kan. Akhirnya dia terpegang. Akhirnya tak, macam mana? Akhirnya dia kecewa. Tak boleh bagi. Sebab tak ada peluang nak bagi. Waktu Habib Omar nak masuk kereta, Habib Omar terpandang arah dia. Habib Omar tadi masuk kereta. Diri. Dia terkejut. Dia tengok orang panggil siapa? Macam entah tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Habib kata, dia sendiri. Dia. Waktu dia pi seronok. Pelangkau pi. Habib kata, hang nak bagi tongkat kat aku. Hang bagi tongkat kat aku. Nak ambil Habib. Kawan tadi terpukau. Allah. Jadi dia balik seronok. Balik seronok. Pasal Habib Omar terima tongkat. Dia heran macam mana Habib Omar boleh tahu tongkat tu. Nak bagi ke Habib Omar. Tu wali-wali Allah macam tu. Dia pun tengok tu suluh tu. Allah bagi berhubung kontak lain hati Habib Omar dengan dia. Sedangkan Habib Omar tak kenal dia pun. Jadi masalah sama tu kena kita, bila kita mendewasa ni, kita kena tahu, kita kena belajar. Dia panggil al-khair. Kalau kita beleduk dia malih macam ni dengan al-khair, doa kita semua makbul. Doa kita semua diangkat. Hajat-hajat kita semua Allah perkenan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala fa bi mithli dhalika yakunu ta'arud. Begitu juga kalau sebaliknya. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, ta'arud ni mana pertentangan. Kalau kita duduk di majlis bukan ahlul khair, majlis yang buruk, macam kita duduk majlis-majlis larak, majlis-majlis apa ni kita kata tempat-tempat hiburan. Sebaliknya, kalau hak tadi tempat majlis-majlis yang baik ialah majlis-majlis tempat diangkat doa-doa yang kita minta Allah kabul. Bila kita mengaji ni, ada satu saat kita akan rasa hati kita lembut. Pernah tak? Mengaji tu rasa dalam, ya Allah, sebutnya air mata keluar. Waktu tu doa, ya Allah Tuhanku, mintalah lah hati kita tu. Jangan dekat tangan pula, tengah-tengah sebab kat tangan pula itu. Waktu tu doa lah hati, ya Allah Tuhanku, bagilah hak tu, bagilah hak ni. Makbul, sangat mustajab, insya-Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, kalau malih itu sebaliknya, maka dia bertentangan dengan majlis yang kita bicarakan masalah Sayyidina Muhammad. Taib, malih tu malah majlis yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Jadi majlis al-khair ialah majlis yang mendekatkan kita semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu apa ni tu, lupa tu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa nama? Ini ya. Majlis kita pada majlis lepas subuh ni ditaja oleh Mansur bin Maizan, Taman Cempaka Ampang Selangor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah mengurniakan pekerjaan yang baik untuk Muhammad Syahir Mansur, Muhammad Syahid Mansur, Muhammad Syakir Mansur dan Nadirah Mansur serta dikurniakan jodoh yang baik. Amin. Yang kedua, Aisyah Qaifiyah binti Sukiman bintul Sarawak. Yang ketiga, Puan Natalia Tamin, Bukit Beruntung. Mohon doakan Allah kurniakan kesihatan yang baik buat kedua mak abah, kepada bekas mentua, kepada anak-anak. Doakan semoga Allah berkati perniagaan saya supaya dapat membantu orang yang susah. Amin. Angkat kuat sikit. Doakan Allah sentiasa tunjukkan jalan yang lurus, hidayah dan kekuatan iman buat saya, suami dan anak-anak. Amin. Yang keempat, Haliza binti Tan untuk arwah Ibu Zaitun bin Long, Kajang, Selangor. Mohon didoakan arwah ibu yang telah genap setahun hari ini pergi menghadap ilahi. Moga arwah ibu saya tenang dan tempat bersama orang-orang yang beriman dan beramal-amal yang soleh. Amin. Mohon doakan saya, suami dan anak-anak mendapat hidayah dan taufik Allah dan terus istiqamah dan atas jalan Allah. Doakan juga PKP cepat-cepat tamat supaya saya boleh hantar anak menuntut ilmu di Pondok Darsa. Amin. Yang kelima, arwah Sa'ad bin Syafi'i, arwah Aisyah binti Putih, arwah Hajjah Nuriyah binti Sa'ad, Murad bin Ayub, arwah Taksiah binti Ahmad, Cik Asa Saleh, Ishaq bin Majid, Jasmi bin Ishaq, Siti Maryam binti Murad, Muhammad Safwan Haikal bin Jasmi. 11, Muhammad Safiyah binti Jasmi dari Taman Legenda Padang Serai. Moga-moga Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka insya-Allah. Yang keenam, pelajar kita ialah Allahyarham Nordin bin Jantan, Encik Isa bin Nordin dan isteri Siti Rahayu binti Ramli serta anak-anak dan keluarga daripada Melaka. 7, arwah Muhammad Hashim bin Abdullah bin Abdul Rahman, arwah Muhammad Suhaimim Muhammad Hashim, Umi Nur Mahdiah, Siti Fairuz serta suami dan anak-anak dari Tumpat, Kelantan. 7, Wan Bazura bin Wan Ismail, Pasir Mas, Kelantan. Mohon doakan saya dan keluarga saya sembuh daripada segala penyakit. Amin. Juga khusus untuk ibu bapa saya sembuh dari sakit dan sihat walafiat dan ditunaikan oleh Allah hajat-hajat saya. Amin. Yang ke-8, Latifah binti Zainul Abidin, suami Azman bin Sanib dan anak-anak Sungai Petani. 9, Encik Anwar dan Puan Asiah, Kuantan. Minta didoakan supaya saya dapat berkhidmat dengan baik, kehidupan yang diberkati, memperolehi rezeki dan dari sumber yang halal, diberi zuriat dan keturunan, dan dari diberi zuriat keturunan faham agama, dijauhi daripada segala maksiat. Amin. 10, Nur Haizan Jailani, Siri Kembangan, Selangor. 11, Tamin bin Sitam, ayah Siti ataupun Naimah binti Hasan, ibu dari Limbang, Sarawak. Mohon didoakan ayah dan ibu sepenuh hari kelahiran mereka. Amin. Allah kabulkan, Allah sihatkan mereka insya-Allah. 12, Azman Hasan, Roslina Abu Hasan, arwah Hasan bin Arbayan dari Minden Haik, Pulau Pinang. Moga doakan kejayaan buat anak saya Muhammad Haikal bin Azman yang akan menduduki Persatuan SPM 22 Februari. Mohon doa buat arwah bapa saya Hasan bin Arbayan, semoga semua dosa diampunkan dan rohnya ditempatkan bersama-sama orang-orang yang soleh dimasukkan ke dalam syurga. Amin. Mohon doakan buat mak dan bapa mentua saya, semoga mereka sihat dan lindungi daripada perkara yang tidak baik. Keempat, mohon doakan saya Azman dan keluarga saya dikurniakan hidup yang berkat, umur yang sihat, rezeki yang berkat dan dikabulkan semua hajat serta doa. Amin. 13, pelajar kita ialah Najwa Zubair, Kulim, Kedah. 14, Yusrizal bin Yusuf, Yusnadia binti Yusuf, Linda binti Yusuf, Yusuf bin Yahya sekeluarga. Syahrum bin Mat, arwah ibu daripada Simpang 4 Kangkung, Alok Stak.
Yang ke-15 Siti Zailika binti Ahmad Ramli, Taman Seri Andalas, Kelang, Selangor. 16 Muhammad Khairul Aiman bin Syahruddin, adik, dan Muhammad Khairul Azim, abang, Darul Aman Perdana Sungai Petani. Mohon didoakan Azim kuat untuk hafal Al-Quran, untuk berbakti pada agama, dan doakan Aiman dan Azim boleh menyertai tentera Imam Mahdi untuk mati syahid. Amin. 17 Maimunah Muhammad Yusuf, Banting, Selangor. 18 hamba Allah Sabah, mohon doa agar suami Masyuri Haji Misran diberikan nur hidayah, petunjuk untuk menambahkan lagi ilmu agama, dan dibukakan pintu hati untuk bersama-sama isterinya Syarifah Nikmah Habib Omar belajar di pondok. Yang ke-19 yang ke-20 Rosnah binti Abdul Hamid, Jalan Kelang Lama, KL. 21 Nur Hafizah binti Muhammad Asri, keluarga hamba Allah Ampang, mohon doakan dibuka hati anak perempuan kami untuk ditemukan dan menerima jodohnya, serta anak menantu kami digunakan zuriat yang soleh dan solehah. 21 hamba Allah untuk arwah Mak Syarifah binti Mustafa. 22 Nur daripada Perlis. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampun dosa depan dan dosa kita. Moga-moga hari yang kita lalui ini adalah hari yang terbaik dalam hidup kita. Moga-moga insya-Allah Allah selamatkan kita daripada bahaya kesyirikan, kemunafikan dan kejahatan. Moga-moga jalan yang kita lalui adalah jalan yang menempatkan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah murahkan rezeki kita dan rezeki depa semua insya-Allah. Moga-moga Allah angkat kedudukan kita dan kedudukan depa semua ke sisinya insya-Allah. Moga-moga kita termasuk dalam 2/3 umat Nabi yang ditempatkan dalam syurga insya-Allah. Moga-moga kita semua selalu dipandang oleh Rasulullah. Moga-moga Allah selalu angkat darjat kita ke sisinya. Moga-moga kita jadi orang yang pemurah dalam hidup, sekalipun tidak memiliki harta yang banyak, tapi selalu menyumbang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah jaga rezeki kita daripada kita terjebak dengan rezeki yang haram. Moga-moga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahli keluarga kita semua Allah selamatkan daripada kejahatan dan dimasukkan kita dalam golongan orang-orang yang baik-baik. Moga-moga kita selamat daripada fitnah dunia dan fitnah dajjal. Moga-moga Allah mudahkan kita untuk menyertai orang-orang alul haq di akhir zaman. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak cucu kita lahir daripada anak cucu kita para alim ulama yang akan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala ini insya-Allah. Moga-moga Allah berkati semua urusan hidup kita dan dimudahkan urusan hidup kita di dunia dan juga di urusan hidup di akhirat esok insya-Allah. Moga-moga hari ini Allah selamatkan kita daripada jatuh pada dosa. Kalau terjatuh, moga-moga kita harapkan Allah selamatkan kita dan kita cepat-cepat bertaubat insya-Allah. Kalau kita mati pada hari ini, kita harap kita dah bersedia. Kalau Allah matikan, kalau Allah tentukan hari ini kita mati, kita dah bersedia untuk mati. Moga-moga kita dah ada persediaan untuk balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Moga-moga kekal taufik dan hidayah kita sampai setakat ini. Kita harap taufik dan hidayah Tuhan tu tak berhenti sehinggalah pada hari terakhir kita meninggalkan dunia ni pun kita masih dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dia insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika. أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك والعصر إن الإنسان لا يفلح الذين آمنوا وعملوا الصالحات.